Pada video kali ini, kita akan membincangkan berkaitan kesantunan berbahasa dari 3 aspek, iaitu gaya kesantunan bahasa, kesantunan bahasa dalam sistem bahasa, dan akhir sekali isu berkaitan kesantunan berbahasa. Semestinya pihak luar ingin mengetahui apakah itu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa iaitu menjurus kepada nilai kesopanan yang melibatkan pertuturan yang baik, bagus dan cantik serta perilaku yang menunjukkan budi pekerti yang mulia dalam diri seseorang individu. Sebagai penutur yang bagus, seseorang itu tidak akan menggunakan bahasa yang kasar dan akan mengamalkan penggunaan bahasa sapaan dan berkata gelaran yang sesuai dan menepati konteks percakapan. Kata-kata yang dilontarkan mestilah tidak memberikan makna berganda atau bertindih yang disebut sebagai double meaning kepada pendengar. Contohnya, maksud sindiran maupun ejekan, tetapi mempunyai nilai kejujuran dan menggunakan bahasa yang indah dan bagus bagi mengelakkan pendengar tidak tersinggung terhadap kata-kata yang dilontarkan ketika berinteraksi. Dalam segmen yang pertama ini, kita akan lihat dari aspek gaya kesantunan bahasa. Gaya kesantunan bahasa ini terbahagi kepada 5 sudut, iaitu bahasa terbalik, bahasa kiasan, bahasa sapaan, peribahasa dan akhir sekali pengurusan air muka. Kesemua hal ini perlulah dijaga bagi mewujudkan kesantunan berbahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama dalam gaya kesantunan bahasa ialah bahasa terbalik. Bahasa terbalik merupakan bahasa yang menggunakan perkataan yang maknanya bertentangan daripada apa yang ingin diperkatakan, tetapi penerima masih memahami erti sebenar ayat tersebut. Sekiranya penerima tidak memahami maksud ayat tersebut, ini bermakna bahawa apa yang hendak disampaikan tidak berjaya. Dah sedia dah? Dah. Okey. Jom. Laju lagi kakak. Macam pura-pura lambat. Pura-pura tahu. Kau ni okey betul. Itu lambat sejam naik. Oh good. Kaki adik. Cuma yang angkat ni. Mak, adik. Beritahu mak. Jangan bagi tu mak. Kau minta maaf. Aduh, berat lah sekali ni. Ya Allah. Sakit. Turun duduk lah. Tak boleh. Amboi. Lambatnya balik. Dah nak dekat senja dah ni. Terkedik-kedik baliknya. Bagai itik pulang petang. Sakit. Kakak. Tersengih-sengih macam kerang busuk ni dah kenapa? Adik tu, kenapa sampai luka bagai? Tak tahu. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok bergoyang. Sis, kaki tembereng. Mak, kakak tu dia bawa basikal ibarat nyawa adik di hujung tanduk. Habis adik jatuh dekat ujung parit tu. Kakak. Mak, tengok dia. Kan mak dah pesan, tak usah dinaik basikal tu. Naiklah lagi naik. Esok bawa lagi adik kamu tu pusing-pusing makan angin. Kan adik tu dah jatuh, satu hal pula, siapa yang susah? Berbuih dah mulut mak ni menasihati kamu. Melalui video yang telah dipaparkan ataupun dipertontonkan, ayat yang diberi oleh ibunya menjurus kepada kata-kata yang memarahi anaknya kerana tidak mendengar kata-katanya untuk tidak bermain berbasikal pada waktu tersebut. Penggunaan bahasa klasik ini lebih banyak digunakan oleh golongan orang Melayu dalam perbualan bagi menyampaikan maksud secara menyindir, namun masih lagi tersirat tetapi difahami oleh penutur yang lain. Oleh itu, berdasarkan contoh situasi bahasa di atas yang ataupun yang telah dipertontonkan,
Menunjuknya kan kayanya lenggok bahasa orang Melayu yang tidak terdapat dalam bahasa orang lain di dunia ini. Penggunaan bahasa yang pelbagai ini mewujudkan keunikan dalam bahasa Melayu tersebut. Bahasa kiasan. Bentuk bahasa dalam memperkatakan sesuatu yang menerangkan kepada perkara yang lain. Dengar tidak orang muda, aku beringat padamu. Siapkanlah payung sebelum hujan dan siapkanlah perahu sebelum bah. Payung dah aku siapkan, perahu pun dah aku sedia. Hanya menunggu hujan di langit. Payung sudah kusiapkan, perahu sudah kusediakan, hanya menunggu hujan di langit. Bahasa kiasan yang dinyatakan oleh Allahyarham Tan Sri Dato' Ahmad Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih atau lebih dikenali sebagai Piramli di dalam sebuah cerita Melayu klasik iaitu Musang Berjanggut membawa maksud sentiasa berwaspada atau segala kelengkapan dari segi rohani dan jasmani telah dipersiapsiagakan, hanya menunggu sesuatu perkara untuk berlaku. Antara fungsi ayat kiasan ialah untuk menguatkan dan menajamkan sesuatu karya agar lebih senang untuk pendengar memahami. Penggunaan bahasa kiasan adalah untuk menarik pendengar untuk meneruskan perbualan secara halus. Yang seterusnya, peribahasa. Peribahasa ialah susunan kata yang mempunyai maksud yang tersirat. Peribahasa ini muncul bagi tujuan didaktif dan kepada masyarakat Melayu pada waktu itu. Peribahasa ini seringkali digunakan ketika itu kerana mengandungi maksud yang tepat. Peribahasa juga berfungsi untuk menghiasi percakapan agar menjadi lebih indah. Selain itu, peribahasa juga berfungsi untuk menguatkan tujuan perbicaraan. Tidak sahaja itu, peribahasa juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup kerana isinya yang besar dan luas. Peribahasa juga dapat menggambarkan tasawur iaitu suatu gambaran atau tanggapan serta pemikiran seseorang individu terhadap sesuatu perkara, masyarakat atau bangsa yang menyokong serta menyatakan pengalaman hidup yang telah dilalui serta corak kehidupan sesebuah bangsa itu secara menyeluruh. Isi dan tema peribahasa yang dibicarakan dikelaskan sebagai cerminan pandangan dunia serta etos. Etos merupakan nilai masyarakat Melayu terutamanya dari aspek pemakaian peribahasanya. Etos akan lebih mudah terlihat sekiranya maksud sesebuah bahasa itu diamalkan ke dalam kehidupan seharian sesebuah masyarakat. Harapkan pagar-pagar makan padi. Harapkan sokong rupanya sokong membawa repah. Kemana pergi istri hamba? Kemana pergi anak hamba? Dan kemana pergi orang suruhan hamba si Awang Datuk? Peribahasa harapkan pagar makan padi membawa maksud harapan diletakkan pada bahu seseorang, tetapi akhirnya orang itu pula yang merosakkannya. Selain daripada itu, sokong membawa rebah. Peribahasa ini membawa maksud orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. Justru itu dapat kita lihat bahawa indahnya penggunaan peribahasa ini dalam perbualan seharian kita. Bahasa sapaan berbentuk panggilan serupa dengan gelaran ikhtisas yang ada pada seseorang individu. Sistem sapaan bermaksud langkah yang diamalkan oleh masyarakat atau bangsa untuk menyapa seseorang secara rasmi ataupun sebaliknya. Bahasa sapaan digunakan sewaktu berinteraksi bagi menjaga perasaan orang lain agar penutur tidak menyalahgunakan penyebutan bahasa sapaan apabila berkomunikasi. Sebuah kajian telah dijalankan bagi mengetahui apakah bahasa sapaan yang kerap digunakan dalam kehidupan seharian. Berikut merupakan hasil kajian yang telah saya dapati. Bahasa sapaan yang kerap saya gunakan dalam kehidupan seharian adalah
banyak dalam kalangan ibu bapa saya. Biasanya saya gunakan nama diri saya sendiri, Amila, kepada ibu bapa saya. Contohnya saya akan panggil Umi, Amila nak makan, macam tu. Lagi satu, kalau dengan adik-beradik saya, memandangkan saya ni lahir di Kedah, jadinya saya menggunakan perkataan hang dengan dalam kalangan adik-beradik saya, iaitu abang, kakak dan juga adik. Contohnya, hang ni nak pergi mana, macam tu. Dalam kalangan pensyarah pula, saya akan menggelarkan diri saya sebagai saya, ataupun kadang-kadang saya akan memanggil nama diri saya sendiri. Contohnya, saya akan memanggil, saya akan berkata, saya tidak faham soalan yang diberikan kepada pensyarah saya, dan saya akan menggelarkan pensyarah saya sebagai puan, dan kalau dia ada pangkat, saya akan memanggilnya sebagai doktor ataupun profesor. Untuk orang yang ketiga pula, sapaan yang saya akan gunakan kepada orang yang tidak dikenali. Saya akan menggunakan awak saya, dan sekiranya orang itu lebih tua daripada saya akan menggunakan encik ataupun puan. Yang terakhir sekali, dengan rakan-rakan saya, manakala saya lahir di Kedah, sewaktu saya kecil, saya menggunakan aku dan juga hang. Aku nak bermain dengan hang. Itu adalah contoh ayat yang saya gunakan ketika saya di sekolah rendah. Dan kini saya telah melanjutkan pelajaran di IPG di negeri Johor, dan saya menggelarkan diri saya sebagai saya dan juga awak terhadap rakan-rakan yang berada di sebilik saya dan juga rakan-rakan sekelas. Pengurusan air muka. Penjagaan mimik muka ketika bertutur demi menjaga perasaan orang lain yang mendengar di samping menjaga maruah diri sendiri. Selepas ini, kita akan menonton sebuah video di mana pengurusan air muka tidak dijaga. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Karim ada? Ada. Masuklah. Nombor biasa nombor berapa dalam kelas? 27 Pakcik. Itulah dia mula belajar. Tengok si Karim tu. Tak nombor 1, nombor 2. Tuition pergi tak? Itulah. Selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin menanyakan soalan berkenaan pengurusan air muka dalam kesantunan bahasa. Berdasarkan video yang telah dipaparkan ataupun ditonton, pada pandangan anda, apakah yang dapat dirumuskan berdasarkan video yang telah ditonton tersebut? Apa yang dapat saya rumuskan di sini, seharusnya pakcik yang bertanyakan soalan tersebut perlulah mengambil berat mengenai pengurusan air muka orang tu. Wajah yang dipamerkan oleh individu di dalam video tersebut amatlah sedih. Ibarat kata-kata yang dilontarkan telah menjatuhkan air mukanya. Terima kasih. Pada pandangan anda, adakah wajar perkara sedemikian masih berlaku di dalam kehidupan seharian kita pada masa kini? Pada pandangan saya, hal ini seharusnya tidak terjadi kerana sebagai masyarakat yang bersantun, kita haruslah menjaga kesantunan berbahasa supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain ketika berkomunikasi. Hal ini juga akan menimbulkan permasalahan kepada penutur dan pendengar. Contohnya, hubungan antara mereka akan menjadi renggang. Jadinya apa yang dapat disimpulkan daripada video yang ditonton ialah kita perlu menjaga air muka setiap individu agar tidak menyakiti atau melukai hati seseorang tersebut. Pada pendapat Nurul Amiratul Sazin, adakah penjagaan air muka ini amat penting untuk dijaga sewaktu berinteraksi dengan sesiapa sahaja tanpa mengira usia? Saya rasa penjagaan air muka amat penting supaya tidak berlakunya hubungan yang lebih renggang. Okey, terima kasih. Mungkin anda mempunyai pendapat apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh seseorang itu untuk memastikan kita mempunyai kesantunan berbahasa apabila berkomunikasi dengan orang lain?
pada pendapat saya, langkah yang perlu kita ambil ialah berfikir dengan baik sebelum mengeluarkan perkataan ataupun ayat. Kita sepatutnya mengambil kira sama ada percakapan tu akan menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak. Okey, dengan cara tu kita boleh menjaga air muka orang lain. Kita sepatutnya menjaga muka dan perasaan orang lain sebelum kita nak memarahi seseorang. Jadi kita perlu bersikap sabar dan menegur orang yang tersebutlah yang tersebut dengan lembut dan bersopan santun. Selain tu kita boleh elakkan diri daripada menghina ataupun merendah-rendahkan peribadi seseorang untuk kita menghormati orang lain juga. Saya punya langkah lah, saya rasa. Apa yang saya dapat simpulkan dekat sini, pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk mengatasi kesilapan sewaktu berkomunikasi dengan orang lain. Jadinya melalui mengelakkan diri kita daripada menghina dan merendahkan orang lain, kita dapat menjaga air muka dan juga aib seseorang itu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian saudari untuk ditemu ramah pada hari ini. Terima kasih. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Panadol Activas menyerap 2 kali lebih cepat daripada Panadol biasa kerana setiap minit bermakna. Panadol Activas. Sakit tiada lagi, hidup jadi lebih bermakna. Ya, sorry dah. Tanya sorry dah. Dalam radio. Dia tengah buat kereta tadi. Potong radio memang cukup pandai tingkap Hello? Ya. Ni je punca dia. Tak dapat panel tadi. Sorry tau. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan zat kulit mati dan kotoran. Lalu menyilang komedo berkurang. Putar di wajah, bilas multivitamin. Wajah bersih cerah seketika, siap. Fair and Lovely Facial Foam. Kembali lagi bersama saya dalam segmen yang ketiga, iaitu isu dalam kesantunan berbahasa. Isu dalam kesantunan berbahasa ini amatlah membimbangkan. Kesantunan berbahasa ialah kehalusan budi bahasa dalam penggunaan bahasa atau kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang sesuai agar tidak dianggap sebagai individu yang tidak berbudi pekerti. Dalam kesantunan berbahasa, kosakata yang halus dan lembut sahaja yang dibenarkan ketika berkomunikasi. Namun begitu, apakah generasi muda pada zaman kini mengamalkan kesantunan berbahasa ini dalam kehidupan seharian? Adakah generasi kini mengamalkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan seharian mereka? Jika isu ini tidak dapat dibendung, ia akan memberikan impak negatif terhadap bahasa Melayu tersebut. Selari dengan perkembangan dunia semasa, dari segi teknologi, kita dapat lihat kesantunan berbahasa ini mempunyai isu yang amat membimbangkan dari segi SMS, iaitu Short Messaging System atau lebih dikenali sebagai bahasa sistem pesanan ringkas. Penggunaan bahasa yang ringkas adalah tidak sesuai kerana hal ini akan menyebabkan golongan yang tidak berapa celik IT akan mengalami kesukaran ketika berkomunikasi. Penggunaan ejaan penuh dalam pesanan secara atas talian adalah amat penting.
Selain itu, isu dalam kesantunan bahasa ialah penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak ialah bahasa yang merupakan sebuah pertuturan yang memberikan takrifan campuran antara dua bahasa dalam sebuah percakapan. Sebagai contoh, Manglish, Shinglish dan sebagainya. Misalnya Manglish iaitu percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya, you semalam pergi mana? I waiting for you so long. I think you tak best lah sebab tak tunggu I. Itu adalah sebuah pertuturan yang dituturkan menggunakan bahasa rojak. Apakah keburukan penggunaan bahasa rojak ini? Keburukan penggunaan bahasa rojak ini ialah dia akan menurunkan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya, negara akan memiliki generasi yang tidak mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Seterusnya, ia juga akan menjejaskan keberkesanan dalam sebuah komunikasi yang berlaku. Sekaligus akan menimbulkan salah faham antara kedua-dua belah pihak. Seterusnya, kita akan lihat kepada isu yang telah diperoleh daripada responden, iaitu isu dalam kesantunan berbahasa yang diwujudkan oleh generasi pada waktu kini. Baru-baru ini, kita dapat lihat bahawa sebuah isu video tular di media sosial yang mana beberapa orang sukarelawan mahasiswa di negara Indonesia telah menjalani aktiviti kesukarelawan di sebuah pusat. Namun, apabila mereka menyebarkan di media sosial, seolah-olah mereka menghina, mengutuk fasiliti yang ada dan juga tidak mengamalkan kesantunan yang baik, maka mereka dipandang rendah oleh pihak pengurusan itu sendiri. Dan kita dapat lihat bahawa mereka dihalau kerana mereka sendiri, mahasiswa, tidak mengamalkan gaya kesantunan yang betul dan menghina dan bercakap buruk terhadap fasiliti tersebut. Ibarat jerana pulut santan minasa, kerana mulut badan minasa. Seperti yang saudari Mas kita sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa isu ini semakin berlarutan dalam golongan remaja. Ini golongan mahasiswa. Sekiranya golongan mahasiswa itu sendiri tidak mengamalkan kesantunan yang baik, contoh teladan yang baik, bagaimana kita ni nak beri didikan kepada generasi yang akan datang? Fikirkan sebaiknya. Isu kesantunan berbahasa semakin berleluasa, khususnya dalam golongan remaja sendiri. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai faktor yang kita dapat dilihat, khususnya dalam aspek penggunaan media sosial yang semakin tidak terkawal. Seperti yang kita dapat lihat, aplikasi platform di media sosial seperti TikTok, Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga aplikasi sosial yang lain mengakibatkan kesan ketidaksantunan dalam golongan remaja melalui kerancuan bahasa, bahasa rojak, bahasa lucah dan bahasa yang kesat yang tidak sepatutnya digunakan dalam golongan remaja. Hal ini sekiranya ia berlanjutan, maka terdapat pelbagai implikasi khususnya dalam golongan murid. Antaranya ialah dalam golongan murid itu sendiri, murid tidak dapat menerapkan amalan baik dalam media sosial. Sebagai contoh, menggunakan laras bahasa yang baik. Yang kedua, golongan remaja tidak dapat mengaplikasikan akhlak mulia sebagai seorang remaja, seperti mengamalkan sifat kurang ajar sesama rakan. Meskipun kita dapat lihat pernyataan, sekiranya kalau aku cakap perkara yang kasar sekalipun, ia menandakan sifat akrab antara satu sama lain. Sebenarnya tidak wajar ia dilaksanakan sebegitu. Hal ini demikian kerana apabila remaja sendiri mengamalkan gaya ketidaksantunan, sedikit sebanyak kita tidak sedar, golongan remaja sendiri tidak sedar bahawa
Mungkin perkataan yang dilontarkan yang bersifat kesan baginya agak bersifat mesra. Tetapi bagi rakan yang lain, adakah ayat tersebut mereka boleh terima seadanya? Mungkin dari situ kita dapat lihat isu sensitivity dalam kalangan persahabatan. Baiklah, yang kedua, ibu bapa akan yang kedua, pihak guru sendiri akan menyebabkan berlakunya ketidakkawalan kelas apabila murid-murid itu sendiri tidak menggunakan laras bahasa yang sesuai. Saya bagi contoh. Saban hari di sekolah, murid-murid tidak mengamalkan gaya kesantunan yang tidak sepatutnya seperti memberi salam kepada guru dan tidak menghormati guru. Hal ini menunjukkan bahawa murid-murid sendiri menyebabkan tiada kesedaran dalam diri mereka dan sejurus memberi impak kepada aspek pendidikan yang tidak membawa didikan moral dalam silibus itu. Yang seterusnya, masyarakat. Apabila isu ketidaksantunan ini berlarutan, maka masyarakat dipandang hina oleh negara lain seperti negara antarabangsa. Kita dapat lihat seperti negara Jepun yang mengamalkan gaya kesantunan yang sangat baik, yang sangat mantap. Sebagai contoh, apabila mereka bertemu, mereka akan sentiasa bersapa antara satu sama lain dan menggunakan bahasa yang baik. Sedangkan di Malaysia, kita dapat lihat bahasa yang kasar, kesat dan bahasa yang tidak sewajarnya digunakan. Di manakah identiti kita sebagai adat Melayu, orang Melayu, sekiranya kita tidak sendiri menggunakan bahasa yang sesuai? Kita sedar bahawa isu ketidaksantunan dalam golongan remaja ini semakin membimbangkan. Oleh itu, pihak kerajaan memainkan peranan penting. Golongan ibu bapa, guru, pendidikan dan sebagainya. Kita sedar bahawa isu kesantunan ini semakin berlarutan sekiranya kita sendiri tidak memainkan peranan penting. Namun, setiap cara pasti kita akan ada penyelesaian. Setiap masalah pasti kita akan mendung. Baiklah, pada pandangan saya lah kan, antara cara dan langkah untuk mengatasi isu-isu ketidaksantunan ini ialah melalui daripada didikan ibu bapa. Ibarat pepatah peribahasa ini, melentur bulu ialah dari rebungnya, yang mana ibu bapa hendaklah memberikan didikan moral dan agama kepada anak-anak mereka secara peranan pihak masyarakat dalam semua pihak. Yang pertama, kita ni hidup dalam generasi abad ke-21 yang mana semuanya berada di hujung jari, iaitu penggunaan media sosial, telefon pintar, peralatan teknologi ICT dan sebagainya. Oleh itu, penyebaran infografik dan juga kempen secara atas talian hendaklah diperkasakan dalam pihak itu sendiri. Hal ini kerana apabila inisiatif ini, alternatif ini dilaksanakan, maka sedikit sebanyak kita dapat lihat bahawa masyarakat sendiri dapat menimbulkan kesedaran walaupun sedikit. Kita dapat lihat bahawa melalui infografik, iklan-iklan yang disebarkan tentang nilai murni, iklan budi bahasa budaya kita, kita dapat lihat bahawa isu kesantunan dalam masyarakat ini semakin meningkat dan membawa ke arah positif, khususnya dalam golongan anak muda. Apabila kita dah bendung anak-anak ini melalui penerapan sasiah yang terpuji, contoh teladan yang baik, adab dengan masyarakat yang terjaga, maka ia memberikan kesan yang positif terhadap gaya kesantunan dalam masyarakat Malaysia. Implikasinya, sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan gaya kesantunan yang positif, mengamalkan nilai murni yang sewajarnya,
maka negara lain di luar ataupun peringkat serantau, mereka dapat mempelajari contoh teladan yang diamalkan di Malaysia. Seperti macam dialog bila orang Indon datang ke Malaysia. Oh, begini caranya budaya orang Malaysia ni. Saya sangat kagum dengan penerapan sasiah yang mereka buat. Nampak kan dekat situ. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlulah bersatu hati dalam menggunakan daras bahasa yang sesuai, mengamalkan kesantunan yang baik supaya kita ni dapat melahirkan generasi yang berbudi pekerti pada masa akan datang. Kesimpulannya daripada video ini, dapat kita perhatikan bahawa kesantunan dalam bahasa ini adalah amat penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Semua pihak perlulah bekerjasama, berganding bahu untuk menyelesaikan masalah isu kesantunan bahasa ini. Sebagai ibu bapa perlulah mendidik anak-anak supaya menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan mengamalkan kesantunan berbahasa apabila berkomunikasi. Pihak sekolah juga perlulah melakukan atau mengadakan sebuah kempen berkaitan dengan kesantunan berbahasa agar murid-murid dapat mewujudkan personaliti yang lebih baik dalam diri mereka. Sekiranya masalah isu ini tidak dapat dibendung, ia akan mencecahkan bahasa Melayu itu sendiri. Dari saya, sekian, terima kasih.